Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Salam Jumaat, salam duduk di rumah diam-diam. Baru-baru ni kita ada mendengar kenyataan daripada seorang pegawai Kementerian Luar China yang membuat satu dakwaan bahawa COVID-19 ini dibawa oleh tentera US ke Wuhan, China. Dan Trump pun dalam kenyataannya semalam atau kemarin, saya tak pasti, cuba membalas dakwaan ini dan menyatakan bahawa sebenarnya China lah yang memulakan dan menyebarkan virus ini dengan menyebutnya sebagai Chinese virus. Jadi ada orang mula bercakap-cakap, adakah sebenarnya penularan wabak COVID-19 pada hari ini sebenarnya sesuatu yang terancang? Adakah ia sebahagian daripada siri peperangan di antara dua kuasa besar dunia yang sekarang sedang bersaing untuk merebut takhta kepimpinan dunia, iaitu US dan China? Ada orang mengatakan ini semua hanyalah teori konspirasi dan boleh jadi semua ni adalah tak betul. Saya tidak ada jawapan adakah perkara ini betul ataupun tidak, tapi sempena dengan musim Isra' Mi'raj, saya nak bertanya satu soalan di sini yang sebenarnya perlu kita faham untuk kita tahu adakah betul US dan China ini sebenarnya saling bermusuhan dan ingin menghancurkan satu sama lain. Sebenarnya ni soalan yang penting yang perlu kita faham dulu sebelum kita mula memikirkan beberapa senario-senario yang boleh jadi betul, boleh jadi tak betul juga. Dan untuk memahami perkara ataupun persoalan ini, iaitu soalan adakah US dan China ini sebenarnya betul-betul saling ingin menghancurkan satu sama lain, marilah sama-sama saya ajak untuk kita renung dan tadabbur apa yang Allah SWT telah kemukakan kepada kita, berikan petunjuk kepada kita dalam surah Al-Isra'. Dalam surah Al-Isra' ini sebenarnya terdapat satu petunjuk untuk kita membina satu kerangka yang fundamental untuk kita memahami apa sebenarnya politik yang sedang berlaku di dunia sekarang ni. Pertembungan, pergerakan antara pelbagai bangsa, antara pelbagai negara di atas dunia ini kadang-kadang menyebabkan kita pening. Apa sebenarnya perkara yang sedang berlaku? Dalam surah Al-Isra' khususnya ayat ke-4 hingga ke-7. Ini dalam muka surat pertama surah Al-Isra'. Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya memberikan kepada kita satu kerangka fundamental untuk kita menilai politik dunia yang sedang berlaku. Apa yang ada dalam ayat ke-4 hingga ayat ke-7 surah Al-Isra' ini? Ada 4 kisah penting ataupun 4 babak penting. Babak pertama, Allah nyatakan bahawa satu ketetapan daripada Allah Subhanahu Wa Taala bahawa Bani Israel ataupun orang Yahudi akan melakukan kerosakan sebanyak 2 kali, dan kerosakan ini berlaku ke atas muka bumi. Yang kedua, pada kali yang pertama mereka melakukan kerosakan ini, mereka kemudiannya akan dikalahkan oleh satu tentera yang disebut dalam ayat sebagai Ibadal lana uli ba'sin syadid, iaitu tentera-tentera yang merupakan hamba kami. Artinya tentera tersebut tentera yang beriman kepada Allah dan tentera ini memiliki kekuatan. Di sini orang Yahudi, Bani Israel akan dikalahkan. Namun selepas kekalahan ini, babak seterusnya yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ialah orang Israel, orang Yahudi akan kembali menang dan akan kembali berkuasa. Dan dalam keadaan ini, orang Yahudi digambarkan oleh Al-Quran ketika itu memiliki harta yang melimpah-limpah, jaringan anak dan keluarga yang bertebaran di seluruh dunia, dan pada masa yang sama mereka memiliki aktsara nafira. Aktsara nafira ini boleh kita fahami sebagai sumber tenaga, sumber kerahan tenaga yang paling ramai sekali di atas dunia. Mereka memiliki superiority ke atas sumber tenaga di seluruh dunia. Namun situasi ini juga digambarkan dalam surah Al-Isra' akan berakhir, dan sekali lagi orang Yahudi, Bani Israel akan dikalahkan, dan digambarkan dalam ayat yang ke-7 dalam surah Al-Isra' bahawa Masjid Al-Aqsa dan sekitarnya akan kembali ke tangan tentera beriman yang mengalahkan tentera Yahudi ini, dan tentera beriman ini akan menghancurkan kekuasaan yang telah dibina oleh orang-orang Yahudi. Baik, ini babak-babak yang ada dalam ayat ke-4 hingga ayat ke-7 surah Al-Isra'. Kalau kita buka dalam tafsir, sebenarnya ada macam-macam cubaan, macam-macam ijtihad untuk menafsirkan bilakah sebenarnya atau peristiwa manakah sebenarnya yang ingin digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat-ayat ini.
Kali pertama tu di mana? Kali pertama tu bila? Kali kedua pula di mana? Kali kedua tu bila? Siapakah tentera itu? Tentera beriman itu? Siapakah dan sebagainya. Persoalan-persoalan ini memanglah persoalan yang menarik untuk dikaji, tetapi pada pandangan saya, tanpa kita memahami perincian jawapan kepada soalan-soalan tersebut pun, kita boleh membuat beberapa konklusi atau kita boleh membina satu kerangka fundamental awal. Yang pertama, kerangka kita ini, yang pertama kita boleh faham dalam ayat 4 hingga 7 tadi bahawa pertembungan politik yang paling besar dan paling utama di dunia ini semenjak ayat-ayat surah Al-Isra' ini diturunkan ialah pertembungan di antara tentera-tentera orang beriman dengan orang Yahudi. Inilah pertembungan paling utama dalam dunia sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerangka yang kedua pula ialah ketika orang Yahudi berjaya mengatasi dan mengalahkan orang-orang yang beriman, gambaran Allah Subhanahu wa taala terhadap realiti orang Yahudi ketika itu ialah mereka memiliki sumber material dan sumber manusia untuk mengawal dunia yang sangat banyak. Ini ialah apa yang berlaku dalam keadaan jika orang beriman ini kalah. Jadi dalam keadaan ini, kerangka yang ketiga, kita nak faham, dalam keadaan ini orang Yahudi juga hanya perlu ataupun lebih mudah mengerah tenaga orang lain untuk mengekalkan kuasa mereka tanpa perlu mengotorkan tangan mereka sendiri. Sebab itu Allah menggunakan istilah nafir, aktsara nafira, orang yang jika Yahudi minta pergi serang, mereka akan pergi serang on behalf of orang Yahudi, bagi pihak orang Yahudi. Jadi orang Yahudi boleh duduk secara selamat tanpa perlu pergi berdepan, tanpa perlu pergi buat kerja-kerja kotor dan sebagainya, tetapi mereka masih dapat mengawal kekuasaan mereka ke atas orang beriman dan ke atas dunia seluruhnya. Kerangka yang keempat, macam mana kita nak ukur bilakah keadaannya Yahudi ini berkuasa dan bilakah keadaannya orang beriman ini sedang kalah. Dalam surah Al-Isra' Allah telah menggambarkan bahawa jika nak lihat siapakah yang sedang berkuasa antara orang Yahudi atau orang yang beriman, lihatlah kepada siapa yang sedang berkuasa di Masjid Al-Aqsa dan tanah yang diberkati di sekelilingnya. Mudah ceritanya, Palestin pada hari ini. Siapa yang sedang menguasai Al-Aqsa dan siapa yang sedang menguasai Palestin, di antara dua pihak ini, maka itulah pihak yang sedang memiliki dominasi ke atas pihak yang satu lagi. Jadi pada hari ini kita ukur, siapakah yang sedang memiliki dominasi ke atas Al-Aqsa dan Palestin keseluruhannya. Di dalam bulan Januari tahun ini, kita ada melihat dalam berita bagaimana Trump dan Netanyahu mengumumkan satu plan baru yang dinamakan sebagai Deal of Century ataupun perjanjian abad ini, yang dikatakan akan menamatkan dan menghabiskan proses peperangan di antara Israel dengan Palestin pada hari ini dan mengukuhkan kekuasaan Israel keseluruhannya di tanah Palestin. Jadi dengan Deal of Century yang baru-baru ini diumumkan, kita dengan jelas dapat melihat bahawa orang Yahudi kini memiliki dominasi ke atas orang yang beriman, dan ini juga merupakan satu tanda bahawa orang Yahudi juga sedang memiliki sumber manusia, sumber material yang besar dan sedang memiliki dominasi ke atas dunia seluruhnya. Inilah yang kita faham daripada kerangka yang disebutkan dalam surah Al-Isra', khususnya daripada ayat yang keempat hinggalah ayat yang ketujuh. Jadi patah balik kepada soalan awal yang telah kita bincangkan tadi, adakah betul sekarang ini US ingin menyerang China melalui virus, dan adakah sebenarnya mungkin China yang sengaja menyebarkan virus tersebut kerana ingin menyalahkan US? Persoalan yang paling penting yang perlu kita faham di sini, adakah semua kuasa-kuasa besar di dunia ini sedang betul-betul bertembung antara satu sama lain, atau mereka ini juga merupakan sebahagian daripada sumber manusia, tenaga kerahan kepada satu pihak yang digambarkan dalam Al-Quran sebagai orang yang akan melakukan kerosakan di muka bumi, iaitu orang-orang Yahudi. Jadi saya tidak mahu mengulas panjang lebih daripada itu, banyak yang boleh kita bincangkan, tetapi ambillah dulu satu kerangka fundamental yang boleh kita tadabbur, yang boleh kita pegang daripada suratul Isra' untuk kita memahami politik dunia yang ada pada hari ini, dan kita melakukan bacaan-bacaan yang betul mengikut kerangka yang telah Allah Subhanahu Wa Taala ajarkan kepada kita dalam Al-Quran. InsyaAllah setakat itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.